奉主耶稣圣名证道。 Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. 首先，小弟在这里问候在座所有的圣职人员、教会的负责人以及我们全体的同龄弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pejabat kudus, semua saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. 感谢主耶稣的带领跟祝福。 Saya bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan berkat Tuhan. 今天是安息圣日哦。 Hari ini merupakan hari Sabat. 我们带着一颗虔诚的心来到会堂聚会，一同在这里守安息圣日。 Dengan hati yang penuh saleh kita berkumpul di sini untuk beribadah bersama. 那是我们做基督徒应该尽的本分。 Ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Kristen. 令我自己更高兴的是， Apa yang membuat saya sendiri lebih bersukacita? 有机会跟外国就是印尼这里的同龄弟兄姐妹在这里守安息日。 Karena berkesempatan bersama-sama dengan jemaat Indonesia untuk menguduskan hari Sabat bersama. 会带给我们一同属灵上的喜乐。 Sesungguhnya ini membawa sukacita rohani kepada kita semua. 那今天教会是要举行圣餐礼。 Hari ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. 那是我们教会的三大圣礼之一。 Ia merupakan salah satu sakramen dalam gereja yang benar. 我们常常都这样比喻说， Selalu kita mengatakan 圣礼是我们进天国其中的钥匙。 sakramen merupakan satu kunci kerajaan. 表示说在我们信仰上这是非常重要的一个项目。 Ini menunjukkan kepentingannya. 借着主耶稣的吩咐， Melalui pesanan Tuhan Yesus. 也吩咐他的教会以后一定要常常来去举行圣餐。 Gereja Tuhan haruslah kerap kali untuk mengadakan perjamuan kudus. 那是圣经中主耶稣的交代。 Ini merupakan pesanan Tuhan Yesus. 那我们今天下午在这里举行圣餐礼。 Petang ini kita akan menerima perjamuan kudus. 在我们还没有领受之前， Sebelum kita menerimanya, 我们稍微从圣经中拿出一部分有关圣餐的道理，跟大家做互相的勉励跟学习。 kita akan merujuk sebagian daripada Alkitab sebagai dorongan kita bersama. 我们先来将圣经翻到哥林多前书的11章。 Mari kita lihat 1 Korintus pasal 11. 哥林多前书的11章。 1 Korintus pasal 11. 我们从23节一直念到26节。 Mari kita baca dari ayat 23 hingga ayat 26. 23节念到26节。 Kita baca dari ayat 23 hingga ayat 26. 请念。 Ayat 23, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 感谢主。这一段经文保罗所谈到的是有关圣餐方面的道理。 Puji Tuhan, di sini dalam rangkap ini Paulus menjelaskan tentang kebenaran perjamuan kudus. 所以可见圣餐的道理是由主耶稣亲自启示保罗来去明白的。 Dan kebenaran perjamuan kudus sebenarnya diilhamkan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. 也谈到就是主耶稣亲自所设立。 Di sini membahaskan bahwa ia sebenarnya ditubuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. 那我们下午就单单跟大家来稍微提一下。
petang ini kita coba fokus dalam sebahagian. 在这里保罗所提到的我们在举行圣餐礼的时候，它的目的跟意义有什么呢？ Paulus dia telah menyentuh tentang apakah tujuan dan maknanya kita menerima perjamuan kudus. 从24节、25节最后那边，主耶稣这样说 Di ayat 24 dan 25 Paulus ada menyentuh. 他说：“你们要这样去行，为着是要纪念我。 Katanya perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 表示说，我们在举行领受圣餐，主要的目的就是要让我们大家一同来去纪念耶稣基督。 Bermakna tujuan kita mengadakan perjamuan kudus adalah untuk memperingati Tuhan Yesus. 好，那到底我们要纪念耶稣的什么呢？ Tetapi memperingati Tuhan Yesus tentang apa? 26节这样说： Ayat 26 ada menjelaskan 当你每逢领受这个饼跟领受这个杯的时候， setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, 是要去传扬基督耶稣的死。 kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai 表示说，我们每一个人在领受圣餐的时候， ini berarti setiap kali apabila kita menerima perjamuan 很 kudus, 主要其中的一个目的就是让我们大家来去纪念耶稣基督的死。 tujuan yang terutama adalah kita harus memperingati kematian Tuhan Yesus. 那可能会有这样问 Mungkin ada orang yang tertanya, 为什么我们每一个基督徒都应该要去纪念耶稣基督的死呢？ mengapakah umat Kristen harus memperingati kematian Yesus? 耶稣基督的死跟我们大家信他的人又有什么关系呢？ Apakah kaitannya kematian Yesus dengan kita yang percaya kepada Dia? 我们来看一下彼得前书的第2章。 Mari kita lihat di 1 Petrus pasal 2. 彼得前书的第2章1 Petrus pasal 2. 来看24节。 Kita baca di ayat 24. 彼得前书的第2章24节。 Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 好，在这里彼得告诉我们大家， Petrus memberitahu kita semua, 耶稣基督是被钉死在十字架上。 Tuhan Yesus telah pun mati di salib. 我想问我们大家，连小孩子都知道， Saya rasa biarpun kanak-kanak di sini juga mengetahuinya, 主耶稣是被人家钉死在十字架上的。 di mana Tuhan Yesus telah mati disalibkan. 按照当时的情况来说， Menurut keadaan masa itu, 应该是犯了很严重的一些外人他们才会被钉死在十字架这个刑罚。 sepatutnya hanya penjenayah yang melakukan jenayah yang sangat serius barulah akan mati disalibkan. 那耶稣是不是因为他犯法犯严重的罪被钉在十字架上呢？ Apakah kesalahan atau pelanggaran Yesus sehingga dia telah disalibkan sehingga mati? 当然不是， Sudah pasti tidak. 因为圣经中很清楚的告诉我们大家， Sebab Alkitab dengan jelas memberitahu kita 主耶稣是没有罪，他也没有犯法。 Tuhan Yesus tidak bersalah dan dia tidak berdosa. 你看连卖他的门徒就是加勒人犹大，都他这样说。 Sehingga Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus juga berkata, 他说：“我卖了无辜人的血了。 dia kata, aku telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 最后他后悔嘛。 Kemudian dia menyesal. 所以连卖他的人都承认耶稣基督没有罪。 Orang yang mengkhianati Tuhan Yesus sendiri yang mengakui dia tidak bersalah. 好，那为什么耶稣基督会被钉死在十字架上呢？ Lalu mengapa dia masih mati disalibkan? 在这里这样说， Sebab di sini mengatakan, 因为来去担当我们世人的罪。 sebab dia mahu memikul dosa kita. 意思说他代替我们世界的众人的罪，被钉死在十字架的刑罚。 Berarti dia mati
menanggung dosa kita semua di salib. 所以借着耶稣基督在十字架上的死 Jadi melalui kematian Yesus di salib, 那我们就可以得以在义上活过来。 maka kita semua dapat bangkit di dalam 所 kebenaran. 以我们今天得到主耶稣的救恩、 Hari ini 得 kita 救赎以后 telah menerima penebusan Tuhan Yesus. 就是因为主耶稣付出那么大的代价 Ini disebabkan Tuhan Yesus telah mengorbankan diri yang begitu agung. 来去救赎我们脱离罪，来去成为他的好朋友。 Dia telah menebus kita dari dosa sehingga berdamai dengan kita, menjadi sahabatnya. 所以我们可以这样说 Oleh itu kita boleh mengatakan 主耶稣为我们世人的罪代替我们死在十字架上 demi dosa kita Tuhan Yesus telah mati mewakili kita. 这是一种非常大的爱 Ini adalah satu kasih yang luar biasa. 也就是神的爱向我们众人来去显明 Kasih Allah telah pun dinyatakan bagi kita. 请看罗马书 Mari kita lihat di kitab Roma. 罗马书的第5章 Kitab Roma pasal 5. 来看第7跟第8节 Kita baca di ayat 7 dan ayat 8. 罗马书的5章7节跟8节 Mari kita lihat kitab Roma pasal 5 ayat 7 hingga ayat 8. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 好，在这里2节经文很清楚告诉我们 Dua ayat ini menjelaskan kepada kita. 我们怎么知道基督死在十字架上就是神的爱向我们显明呢？ Bagaimana kita tahu bahwa kematian Yesus telah menyatakan kasih Allah kepada kita? 刚刚读过的第7节这样说 Ayat 7 yang kita baca mengatakan, 假如为义人死是很少有的啦。 tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. 接下来说呢，为一些好人来去死的话，可能有人会敢这样做。 Dan selanjutnya mengatakan, mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 为什么他们会代替他们死？ Mengapa ada orang yang sanggup mati buat pihak orang 那 lain? 当然是一种爱 Itu atas kasih. 但是这里这样说， Namun di sini mengatakan, 他愿意为一些好的人来去死嘞。 Yesus 不是 sanggup, 有一些人 maaf, ada orang yang sanggup mati untuk orang baik. 但是耶稣基督是为我们罪人来去死。 Namun Tuhan Yesus atau Yesus Kristus mati demi orang dosa. 那种爱更伟大。 Kasih seperti itu lebih agung. 所以保罗在这里这样说： Oleh itu Paulus mengatakan, 耶稣基督死在十字架上， Yesus Kristus mati di salib. 是因为我们的罪来去被钉死的。 Dia disalib sehingga mati demi dosa kita. 所以从这样的场面就可以看出神的爱向我们众人显明。 Oleh itu dari sudut ini kita jelas melihat kasih Tuhan telah dinyatakan untuk kita. 所以在每逢举行圣餐的时候， Oleh itu setiap kali sebelum kita menerima perjamuan 刚 kudus. 刚说我们就是要纪念耶稣基督的死。 Tadi ada mengatakan kita harus memperingati kematian Yesus. 为什么我们要纪念耶稣基督的死呢？ Mengapa harusnya kita memperingati kematian Yesus? 因为借着来去明白耶稣基督的死，来去明白神的爱在我们的身上。 Sebab melalui kematian Yesus kita lebih memahami kasih Tuhan Allah terhadap kita. 我们刚刚读过的罗马书那边这样说 Tadi kita telah membaca di kitab Roma, 有些人可能为一些好的人敢这样去带他死掉， ada orang yang sanggup mati untuk orang yang benar. 这是很少有的。 Tetapi itu jarang sekali. 那当然是出自爱， Itu memang berpunca daripada kasih. 但是耶稣基督他是为我们，我们是罪人他都为我们死了。 Tetapi selagi kita masih orang dosa, Yesus telah mati demi kita. 我们常常说， Kita selalu mengatakan, 罪人是不得人喜欢的， orang dosa itu memang
tidak disukai orang ramai. 可能很多人会恨他， Malah mungkin ramai yang membenci dengan mereka. 你自己死掉更早更好， Mungkin kita rasa orang dosa itu kalau mati awal lebih baik. 没有人家愿意为他死掉的。 Memang tidak ada orang yang sanggup mati untuk orang dosa. 耶稣基督 Namun Yesus Kristus, 在我们还做罪人的时候，就为我们大家死掉。 semasa kita masih hidup sebagai orang dosa, Dia telah mati demi kita. 所以那是一种非常伟大对我们的爱。 Itu menyatakan kasih yang terlalu agung bagi kita. 所以希望我们在每逢领受圣餐的时候， Oleh itu kita berharap setiap kali kita menerima perjamuan kudus, 能够明白神的大爱， kita coba untuk memahami kasih Tuhan yang agung. 更加要被主的爱来去激励我们大家。 Sehingga kita semuanya terdorong oleh kasih Tuhan. 你看保罗 Sebagai contoh Paulus. 保罗为什么会更爱主？ Mengapa Paulus dia begitu setia mengasihi Tuhan? 假如论环境来说， Kalau kita melihat dari persekitarannya, 他没有信主，应该比信主后更好。没有信主之前sebelum dia mempercayai Tuhan Yesus, 比他信主以后的那种遭遇更好。 pengalaman hidupnya sepatutnya lebih baik daripada selepas dia menjadi percaya. 但是你看他信主后， Namun kita lihat selepas dia percaya Tuhan, 很多时候他受到逼迫， dia sering dianiaya 很多时候他受到很大的阻挡或是苦难， dan dia selalu mengalami itu halangan dan juga penderitaan. 但是保罗的书信可以告诉我们大家， Tetapi di dalam surat-surat Paulus kita dapat 虽 melihat 然他面对这种的环境，面对这种的遭遇， walaupun mengalami keadaan seperti ini, 他比以前更爱耶稣，更爱神。 dia lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Yesus berbanding dengan dahulu. 甚至有人认为保罗因为他认识耶稣以后他变成一个疯子了。 Sehingga ada orang menganggap Paulus selepas menjadi percaya, dia telah menjadi orang gila. 我们来看一下哥林多后书 Mari kita lihat di 2 Korintus 第5章 pasal 5. 哥林多后书的第5章 2 Korintus pasal 5. 来看13节开始 Mari kita baca ayat 13. 一直到14节。 Ayat 13 hingga ayat 14. Ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 好，这里很清楚的告诉我们大家， Nah di sini menjelaskan kepada kita. 为什么保罗在认识耶稣为至宝，他会很爱耶稣，很爱神？ Mengapakah Paulus setelah mengenal Yesus sebagai yang paling bernilai, dia begitu mengasihi 虽然 Yesus. 他面对很多苦难、很多阻挡、很多的逼迫， Walaupun dia sering menderita, mengalami rintangan dan dianiaya. 这里这样说， Di sini mengatakan, 因为耶稣基督的爱激励了我们。 dia berkata sebab kasih Kristus yang menguasai kami. 所以盼望我们这一次领受圣餐之后， Oleh itu kita berharap selepas kita menerima sakramen perjamuan 因为 kudus, 我们在领受圣餐思念耶稣的死， kita di sini sedang memperingati kematian Yesus. 来去明白主耶稣基督的大爱， Di sini kita memahami kasih Tuhan Yesus yang agung. 那我们会像保罗一样，因为被主的爱激励，更加爱主。 Maka kita akan dikuasai oleh kasih Tuhan, lebih mengasihi Tuhan seperti Paulus. 在信仰上， Di dalam hidup kepercayaan kita, 应该要比以前更加的热心。 sepatutnya kita lebih bergiat berbanding dahulu. 我们要常常来爱教会、聚会。 Kita sepatutnya lebih mengasihi jemaat dan beribadah. 整体教会来说， Bagi seluruh jemaat ini, 就好像
主耶稣曾经问彼得了， Sebagaimana yang pernah disoal oleh Tuhan Yesus kepada 他说 Petrus. 西门西门彼得，你爱我比这些更深吗？ Yesus bertanya kepada Petrus, "Ya Simon, apakah engkau mengasihi aku melebihi ini?" 表示说我们今天跟从耶稣、信耶稣的人， Ini menunjukkan kita yang mengikuti Yesus dan percaya Yesus hari 我 ini. 们应该要被主的爱激励，要更加的爱主。 Kita seharusnya dikuasai oleh kasih Tuhan sehingga kita lebih mengasihi Tuhan. 意思说，我们每一次领受圣餐之后， Jadi bermaksud setiap kali selepas kita menerima perjamuan 我们被 kudus, 主的爱激励， kita akan didorong oleh 我 kasih 们要 Tuhan. 更加的热心参加聚会， Maka kita lebih bergiat dalam ibadah kita. 也更加热心在以侍奉跟敬拜神方面的事。 Dan demikian juga kita lebih bergiat dalam pelayanan dan dalam soal ibadah. 因为时候不多嘛， Disebabkan masa tidak banyak. 主耶稣吩咐我们要举行圣餐礼来去等候他再来。 Tuhan Yesus mahu kita sambil menerima perjamuan kudus, sambil menantikan kedatangannya. 我们大家就是这样啊， Demikianlah hidup kita. 所以盼望我们每一次领受圣餐之后， Jadi kita berharap selepas tiap kali kita makan perjamuan 都能 kudus, 够被主的爱激励，更加跟以前更长进、更进步。 kita didorongi oleh kasih Tuhan sehingga kita lebih bergiat dan lebih maju dalam rohani. 凡事都为主来活 Dalam segala hal kita hidup demi Tuhan. 所以我们大家都应该要领受圣餐。 Oleh itu sepatutnya setiap kita menerima perjamuan 但 kudus. 是在领受之前呢， Namun sebelum kita menerimanya, 我们要怎样呢？ apa yang harus 我 kita 们倒回去看一下保罗所说的 mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Paulus. 看回哥林多前书的11章， Kita kembali di 1 Korintus pasal 11. 来看27节开始到29节 1 Korintus pasal 11 ayat 27 hingga 29. 请念。 Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 这段经文保罗在写信给哥林多教会的时候， Ayat-ayat di sini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. 因为当时哥林多教会的信徒领受圣餐之后， Ini disebabkan selepas jemaat Korintus makan perjamuan kudus, 他们发生一些事情mereka mengalami sesuatu masalah, 就是30节所说的， seperti yang dinyatakan di ayat 30. 有些领受了变成更加软弱， Ada yang selepas makan perjamuan kudus menjadi lebih lemah. 有些呢领受以后生病了， Ada yang selepas makan menjadi sakit, 但是更严重的， tapi yang lebih serius. 有些领了以后呢死掉， Tidak sedikit yang meninggal. 为什么会这样？ Mengapakah begitu? 就是前面我们刚刚读过的经文这样说， Dalam konteks yang telah kita baca sebentar tadi, 就是他们没有按理来去领受， di mana mereka tidak menerimanya dengan cara yang layak. 所以既然我们要领受圣餐，没有错， Oleh itu kita mahu menerima perjamuan kudus itu, niat itu memang baik. 希望我们都能够被主的爱激励嘛，刚刚 Karena 说 kita 的。 mengharapkan kita dikuasai oleh kasih Tuhan. 但是在我们领受之前， Namun sebelum kita terimanya, 我们应该好好准备我们自己。 kita perlu itu mempersiapkan diri kita. 每一个信徒都应该预备清洁的信心来去领受主的身体跟主的宝血。 Jadi setiap jemaat sepatutnya menyediakan tubuh dan rohani yang
murni, 我 yang 们 suci. 才是按理来去领受。 Barulah dikatakan kita menerimanya dengan cara yang layak. 所以等下我们领受圣餐的时候， Oleh itu, apabila kita menerimanya, 唯有我们在真耶稣教会接受洗礼的同龄们，我们才可以领受。 hanya jemaat dalam gereja Yesus sejati yang akan menerimanya. 假如在座有亲戚朋友还没有在我们真耶稣教会接受洗礼的话， Jadi sekiranya masih ada saudara ataupun simpatisan yang belum dibaptis, 那请你暂时不要领受。 buat sementara jangan dulu menerimanya. 那我们信徒呢， Bagi jemaat 这 yang 里这 lain, 样说， di sini mengatakan 我们先应该要好好去省察我们自己。 kita perlu menguji diri kita sendiri. 那假如你知道你已经犯罪， Jika kita sadar kita sendiri telah 我们要 melakukan pelanggaran yang berat, 求主饶恕。 kita minta Tuhan mengampuni. 那假如我们犯的真的是死罪的话， Jika kita telah pun melakukan dosa yang mendatangkan maut, 那我们就不能够领受圣餐。 maka janganlah kita terimanya. 那我们才是好好的按理来去领受。 Jadi kita terima dengan cara yang layak. 愿主耶稣带领我们大家， Semoga Tuhan Yesus akan memimpin kita, 使我们这一次大家领受圣餐之后， di mana selepas kita menerima perjamuan kudus kali ini, 大家都被主耶稣的大爱激励， semuanya akan didorong atau dikuasai oleh kasih Tuhan, 勇敢的为耶稣传福音， sehingga kita berani memberitakan Injil demi Tuhan Yesus. 自己在我们的信仰的生活上更发起热心， Kita lebih bergiat dalam ibadah kita. 常常亲近主，为主耶稣工作。 Kita lebih kerap untuk mendekati kepada Tuhan dan melayani Tuhan. 愿一切的荣耀都归主的圣名。 Segala kemuliaan kita berikan pada Tuhan 那 Yesus. 是稍微跟大家所学习的。 Jadi ini dorongan kita bersama. 哈利路亚。 Haleluya.